Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Now we will start the class with the dua for learning English. 1, 2, 3. Oh Allah, Please help me before I so I can revise, can listen and be Allah, please help me so I can do the Ummah and follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Okey, bagus semua, insyaAllah. Okey, sebelum tu kita nak tanya, how are you today? Alhamdulillah. I love Allah. I'm so happy. InsyaAllah kita doakan semoga semua sihat dan juga gembira di rumah, insyaAllah. Okey, baiklah. Jadi sekarang I would like to ask you to write your name now. Siapa yang dah tulis nama kena tulis semula sebab bila teacher tekan record baru dia ada record, maksudnya akan dapat transcript tu kat teacher. Kalau teacher tak tekan record lagi, maksudnya teacher tak akan dapat lah nama-nama yang telah ditulis ataupun apa-apa yang ditulis teacher. So, mulakan sekarang, boleh tulis nama di ruangan chat. Okay, jom kita tengok siapa yang dah tulis. Okay. Mana ya? Okay. Atifah, Sadatul Aisyah, Hamizan, Hanis Maudah, Abdul Rahman, Sasabila, Zaid, Adik Iman, Safia, Auni, Mira. Mira je. Okay, Amira Balkis, Sharifah Hafsah, Sasabila, Arisa, Ahmad Zarif, Khaira Sofia, Hadif Zaihan, Fatih, Balkis. Okay. Okay, siapa lagi yang belum tulis? Ataupun dia tak boleh tulis, boleh bagi tahu dekat teacher. Adam Afan, Hafsah. Okay, siapa yang belum tulis silakan tulis ya nama yang teacher tak sebut. Okay, Uzai Amar, Farisha. Zarif tulis lagi sekali Zarif. Arif Zafran, tulis nama. Okay. Sila tulis nama ya. Jangan lupa tulis nama sebab nanti teacher nak transkrip ni untuk teacher recordkan kedatangan. Jadi bila teacher tekan record baru ada record. Okay, boleh? Okay, bagus. Arif Zafran. Silakan tulis ya, insyaAllah. Okay, baiklah. Kita baru nampak Uzama dengan Hafsah aja dalam kelas ni. Mana anak-anak yang lain buka tak kamera, on tak kamera, tak nampak siapa-siapa pun ni. Baru nampak Uzai. Saya nampak Aisyah tak? Nampak Aisyah, nampak. Orang lain mana? Hafiz. Hafiz jangan lupa ya tulis nama. Bagus Hafiz. Okay, boleh buka on the camera baru kita tahu oh ni Hafiz. Kalau tak teacher tak tahu sebab nama kat bawah tu nama orang lain, betul tak? Jadi teacher tak kenal. Okay, bagus. Semua dah on camera ke? Teacher yang tak nampak. Oh, Hafiz kata kamera tak boleh buka. Oh, ada problem ke kamera? Tak apa. Okay, baiklah, insyaAllah kita akan mulakan kelas kita. Tak adalah pula. Mana pergi ni? Okay, sekejap ya.
Okay. Teacher akan share screen. Okay, yang baru datang, Riz Haziq. Siapa lagi yang baru sampai ke kelas, silakan tulis nama di ruangan chat ya. Jangan lupa. Kena pastikan tulis nama ya. Datang kelas, tulis nama. Okay, boleh? Okay, Faiz Haikal. Okay, Faiz Haikal. Okay, bagus. Riz Haziq dah tulis nama belum? Jangan lupa tulis nama ya, Riz Haziq. Okay, anak-anak semua boleh nampak kan? Teacher dah share slide. Okay. Dia yang baru sampai. Selamat datang ke kelas yang baru sampai. Silakan antum semua tulis nama di ruangan chat ya. Okay. User channel. Siapa user channel tu? Jadi kena tulis nama. Siapa? Bob. Umar Zakwan. Channel Umar Zakwan. Okay, Umar Zakwan jangan lupa tulis nama dia. Okay, boleh. Okay, so untuk year 4 today we are going to learn module 3 in the past. Masih lagi dalam topik yang sama macam minggu lepas, cuma kita akan belajar grammar. Okay. So grammar tu this week kita akan belajar tentang WH questions. Okay, questions in the past tense form. Yang penting yang pertama sekali kita mesti tahu apa WH question yang kita nak guna dan kena followed by did, was, lepas tu kita kena followed by pronouns pula. Pronouns. And then mesti followed by root, verb yang berkata dasar bagi perkataan tersebut. Root ni maksudnya akar. Jadi dia tak ada tambahan. Contohnya ing, ed, semua tu tak ada. Jadi dalam soalan apa-apa saja kata kerja tidak menerima apa-apa tambahan. Contoh ing. Okay. Kalau menggunakan perkataan need. Seterusnya, pronoun, ingat lagi tak pronouns tu apa? Pronouns ni adalah kata ganti nama. Contohnya teacher Nisa, kata ganti nama bagi teacher adalah she. Okay. So kita nak tengok dengan lebih detail. Jom kita tengok sama-sama. Okay. Sekejap ya. Okay, tak boleh tekan macam ni. Okay. Baiklah, dia lambat sikit ya. Tadi tak boleh tekan. Okay. Selamat datang kepada yang baru sampai. Silakan tulis nama ya. Kawan-kawan yang baru sampai, sila tulis nama. Okay, so sekarang kita nak belajar hari ini adalah asking questions. Tanya soalan. Jadi tanya soalan ni memang selalu ada dalam komunikasi kita seharian. So asking question is a part of our daily process of communication. So we will ask questions whenever we are curious or we intend to know about something. Bila kita rasa macam nak tahu sesuatu, kita akan tanya soalan. Dan bila kita rasa nak tahu lebih lanjut tentang sesuatu, kita akan tanya soalan lagi. So questions can have many purposes. Soalan ada banyak tujuan. Okey, waalaikumsalam. Yang baru masuk. Okey, silakan yang baru masuk kelas, silakan tulis nama, okey? Seterusnya, do you know one of them is figuring out some information regarding the activities in the past. Jadi kita tanya soalan tu untuk kita tahu tentang apa aktiviti di masa lalu. Oh, Sumayyah datang. Okey, bagus Sumayyah, dah tulis nama. Okay, secondly, asking questions regarding the past is useful in our life, especially for history-related studies and for some investigation purposes. Jadi tanya soalan ni sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita sebab kita nak tahu tentang sejarah. Sejarah tu apa? Kita mungkin tak belajar sejarah kat sini, tapi kita tetap kena dalami sejarah. Contohnya kita belajar tentang sirah-sirah. Sirah pun sejarah dalam Islam, kita kenali Rasulullah kan.
Dan juga apa sahaja yang kalau kita nak menyiasat sesuatu. Kalau benda tu dah berlaku dan kita nak siasat, kita mesti guna soalan. Jadi sekarang kita tengok salah satunya dalam ayat Al-Quran. Okay, kita nampak dekat sini. Okay, teacher akan tunjukkan. Okay, dalam surah Yasin verse 14. Verse 14 yang telah digariskan. Okay, ada siapa boleh tolong bacakan ayat ini untuk kawan-kawan? Saya. Silakan. Saya. Juga. Saya. Siapa yang tak pernah? Saya. 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 Okay. Saya. Okay, kita minta Uzama lah ya. Uzama dia cakap saya, lepas tu dia raise hand juga. Silakan Uzama. Auzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Okay. Kecil nak nampak. Apa dia? Okey, betul semua. Okey, terima kasih Uzama. Jadi daripada ayat verse 14, Allah said in the Quran, we sent two messengers but they rejected both. Then we reinforced them with a third. They said, truly we are messengers to you. Jadi kita nampak kat sini, tengok perkataan yang telah dibolkan, dihitamkan lebih lagi. Boleh nampak? Okay, sent. Okay, sent. Okay, contohnya sent. Sent ni adalah past tense. Past tense, S-E-N-T. So, ini adalah perkataan yang menunjukkan perkara yang dah lepas. Nampak tak ED kat sini? Still ada penggunaan past tense. So dalam Al-Quran pun sama. Bila menunjukkan benda yang dah lepas, kita gunakan past tense. Boleh? Okay, Cici nak padam sebelum kita teruskan ke seterusnya. Alright. Next. Kita nak tahu. Dalam tanya soalan, you must understand, you must remember. Kena faham, kena ingat. Apa yang kita ada sebagai WH questions. So, WH questions yang pertama. Okay, yang pertama kena ingat. Oops, sorry. What? Siapa tahu apa maksud what? Apa? Yes, betul. Apa? Kita tengok seterusnya. When? Apa maksud when? Bila kak? Bila. Bila, betul. Apa maksud why? Kenapa? Kalau who pula? Siapa? Kalau how? Macam mana? Bagaimana? Okay, kalau which? Apa maksud which? Which apa? I don't know. I don't know. Mana satu? Betul. Pandai. Yang mana satu? Jadi bila diberi Yang mana? tanya. Mana satu yang you suka? Kan? Macam contoh teacher ada pen. So which one do you like to use? Okay, mana satu yang teacher suka? Teacher pilih satu saja. So yang mana satu? Okay, next kita ada whom. Apa maksud whom? Siapa? Siapa juga, tapi ini akan mengikut konteks ayat. Whose? Whom cares? Siapa punya? Whose? Siapa punya? Whose memang
Dia punya berkaitan dengan kepunyaan, pemilikan. Contoh, whose scissors is this? Siapa punya scissors ni? Okay, contoh. Okay. So next kita nak tengok next slide. Okay, tak apa. Auni terkeluar tadi ya. Okay, tak apa. Okay, sekarang kita tengah tengok ni ya, WH questions. Macam mana kita nak guna? Okay, ni adalah structure yang pertama, question number 1. Okay, jom kita tengok. Okay, question yang pertama, WH questions. Lepas tu kita ada did, lepas tu kita ada pronouns, lepas tu kita ada verb root. So ini adalah structure kita, satu-satu kita letak. Okay, jawapan dia kita akan letak pronouns, lepas tu kita akan letak verb, and then what's the answer. Ingat tak, teacher selalu cakap kan, bila kita nak jawab soalan, kita ambil semula sahaja daripada soalan. So senang sahaja. Tak perlu kita nak buat perkataan baru. Hanya guna daripada soalan. Okay, contoh yang pertama yang ada perkataan did. Yang pertama, when did she wake up? When did she wake up? So kita nampak kat sini maksudnya bilakah dia bangun tidur? When did. Ni adalah maksudnya perbuatan, tapi perbuatan tu perbuatan apa? Mesti dia dekat belakang. Kita tak letak when wake up did. Tak boleh. Kita kena letak. Yes, verb tu mesti di belakang selepas daripada Verb root tu perbuatan ke? Verb root tu, verb adalah kata kerja. Okay, ingat tak tadi teacher cakap? Sekejap. Tak ingat ya? Ke dah ingat ke belum? Okay, tak apa, teacher ulangkan. Okay, verb. Maksud verb ni apa? Kata kerja. Sekejap ya. Okay. Kata kerja. Kalau root, apa maksud dia tadi? Root. Teacher cakap root tadi adalah kata dasar. Terkeluar ke? Oh, nampak ke tak nampak? Tak nampak je. Nampak ni? Nampak. Ya. Serius ke ni? Nampak. Okay, sekejap. Teacher conteng tadi. Ni nampak macam tak ada je ke ada? Ke nampak? Sekejap, teacher try lagi sekali. Nampak ke? Teacher tunjuk ni. Okay, verb ni teacher kata. Nampak ke? Kata kerja. Tulis kata kerja tak? Nampak. Ya? Tak nampak. Teacher tiba-tiba tak ada. Tiba-tiba tak ada. Nampak. Ada je. Ada. Tak nampak. Nampak? Ada. Okay. Nampak ke tak ni? Macam tak nampak. Okay, tak apa. Mungkin teacher rasa kita kena guna share screen kot. Sekejap teacher tukar. Sebabnya teacher tunjuk tu guna pen, jadi mungkin tak nampak tadi kan. Sekejap Okay. So mungkin antum semua tak nampak apa yang teacher tunjuk tadi. So teacher akan tunjukkan screen teacher. Okay, screen teacher. Okay, bismillah. Nampak. Belum lagi, teacher belum tekan screen lagi. Okay, sekarang nampak? Nampak? Okay, good. Nampak. Teacher akan tunjukkan lagi sekali. Okay, verb tadi teacher kata apa? Verb adalah ni. Kata Apa dia? kerja. Betul, kata kerja. Sekejap You pronoun kita. You. Apa? Apa dia? You awak. You tu pronoun. You, yes, betul. You adalah pronouns. Betul tu. You adalah pronouns. Adalah kata kerja.
Sekejap saya bawakan antum semua. Tak Okey. Tak nampak. nampak. Nampak kan? Teacher Tak tengah nampak. keluar. Nampak. Nampak? Okay, good. Okay, so sekejap So kat sini adalah kata kerja. Kalau root tadi, teacher cakap apa? Kata dasar. Kata dasar. Maksudnya kata akar lah. Kata akar. Nampak tak? Nampak slide kan? Okay, kalau pronoun ni apa? Kata ganti nama. Kata ganti nama. Nasib baik ingat. Boleh? Okay. So nampak tak dekat verb kita ni, bila kita tengok kat sini, ada tak dia ing? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Jadi itu yang kita maksud sebagai verb root. Jadi itu adalah kata akar bagi kata kerja. Boleh faham? Bagus. Saya tulis dekat nota. Apa dia? Saya tulis dekat nota. Bagusnya. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita nak tengok. Next slide. Oh, ada orang baru sampai ke tu? Siapa tu? Okey, siapa yang baru sampai silakan tulis nama ya di ruangan chat. Okey, seterusnya kita nak tengok pronoun, verb past form dengan apakah answernya. Kalau kita nak jawapan daripada soalan tadi, jadi inilah caranya. Contoh yang pertama, she woke up 10 minutes ago. Jadi kita nampak dekat sini, apa yang berlaku dekat sini? Woke up. Kita punya kata dasar bagi woke up tadi apa? Kata dasar dia tadi adalah wake, betul tak? Tapi A ni kita dah ubah jadi O. Sebab itu adalah past tense forms untuk perkataan wake. Okey. Rasa macam ada orang nak datang. Sekejap ya. Sekejap teacher tengok. Siapa agak ni? Sekejap teacher tengok. Siapa yang nak sampai, baru sampai ni. Okey. Selamat datang ya siapa yang baru sampai. Okey. Tulis nama ya bagi orang yang baru sampai, sila tulis nama. Okey. Tengok yang kedua pula. Sorry. Yang kedua. Teacher nak bagi tahu juga kat antum semua. Nampak tak perkataan ed ni? Cried. Dia ada tambah ed. Nampak. Jadi ini adalah past tense form. Jadi apa perkataan dasar dia tadi? Cry. Betul tak? So Y ni kita dah ganti jadi ED. Yes, betul tu. IED. Okay, boleh? Jadi ini yang kita kena tengok betul-betul. Verb past form ni penting. Answer ni kita boleh dapat je daripada teks ataupun soalan. Okay, tengok pula bahagian went. Okay, tengok went. Apa kata dasar ataupun kata akar bagi when? Siapa tahu? Ada orang tahu tak? When, kalau present apa present? Present tense bagi when? Ya ke when? Go. Siapa? Go. Pandai Muhammad. Bagus Muhammad. Katanya adalah bagus. Siapa ingat tu? Bagus. Siapa ingat tak apa. Kita cuba ingatkan semula. Boleh? Boleh faham? Boleh. Okey, alhamdulillah bagus. So teacher kena padam ya sebab nanti dia akan kekal. Okey, so teacher padam sekejap. Teacher harap antum semua faham. Okey. InsyaAllah boleh faham. Okay, so seterusnya kita nak tengok. Jadi bila kita ada question, kita ada answer tadi. When did she wake up? Kita dah buat she woke up 10 minutes ago. Why did he cry? Why did he cry? Cry tak ada
ed. So kat sini barulah answer kita ada ed. He cried because he lost his money. How did they go? They went by car. So kat sini perkataan yang berubah adalah perkataan yang dah ada warna purple ni. Okay. So inilah kata dasar dia. Kata dasar dia kita mesti guna dalam soalan. Tapi bila kita jawab mesti tukar dalam bentuk past form. Boleh faham? Boleh ke? They went by car. Boleh. Boy. Siapa boy sebenarnya? Boy siapa? Siapa boy? Kita terpadam lagi. Faiz. Siapakah boy? Boy tadi jangan lupa ya tulis nama. Faiz. Oh Faiz. Faiz Haikal. Okay. So ini adalah projek antum. Okay, tengok projek ni. Projek ni adalah My Mini Storybook. My Mini Storybook. Jadi daripada storybook, okay, yang pertama, study the following picture and notes along with the questions related. Yang kedua, okay, yang pertama tadi dia kata kita kena belajar pelajari, tengok gambar dan ada nota sedikit untuk kita buat soalan. Yang kedua, try to create the answer. Cuba buat ataupun jawab soalan tu dan cuba buat jawapan tu bagi setiap soalan yang diberi. Jadi yang ketiga, take a sheet of A4 size paper and fold it into two sides of the same size. So there are 4 pages all together. Okay, siapa ada kertas A4? Silakan ambil sekarang. Saya. Okay, bila ada kertas A4, jadi antum ambil kertas A4 antum. Okay, macam teacher macam tak adalah kertas A4. Okay, teacher ambil lah mana-mana ya. Okay, contohnya kertas A4 yang kosong ni, jadi antum kena lipat 2. Kan? Dah lipat 2, bagi sama saiz. Sebab nanti kita nak menulis, betul tak? Kita nak buat buku cerita. Apa dia? Nak ambil A4 dekat atas. Boleh. Okay, jadi kita kena Saya nak pergi ambil kertas A4. Boleh. Teacher cuma tunjuk macam mana kita nak buat buku nanti. Boleh. Senang saja, pastikan kita lipat supaya kita boleh buka. Jadi bahagian depan ni adalah cover page. Bahagian dalam ni pula adalah tempat untuk kita menulis. Macam ni. Boleh? Okay, next. Ustazah boleh ulang balik. Aisyah baru turun. Oh ya ke? Ambil kertas A4. Lipat 2 sahaja. Lipat 2. Nampak tak Ke kena belakang sikit? Nampak tak? Okay. Nampak. A4 ni besar. Nampak ke? Kertas A4 besar. Ke mana ni? Kertas A4. Lipat 2 macam ni je. Pastikan sama. Sama saiz. Macam ni. Boleh? Nampak? Daripada kertas A4, lipat 2. Lipat 2 saja. Sebab nanti nak menulis kan. Jadi ini adalah muka surat depan dan ini adalah kawasan dalam dia. Bahagian dalam ni yang kita nak menulis cerita kejap lagi. Boleh siap? Dah siap dah? Senang saja. Cuba je. Macam ni, lepas tu macam ni. Macam tu je, senang. Bagus. Dah siap. Ustazah, saya tak boleh nampak. Laptop saya dah rosak sikit, dia tak boleh nampak semua orang. Tak boleh nampak semua orang, tapi nampak teacher tak? Tak. Dia kadang-kadang baru nampak. Okey, sekarang baru nampak maksudnya? Dah nampak ke belum? Belum? Tak apa. Nanti saya akan tunjukkan. Buka mic. Ya, kenapa?
Ada. Yang kena salin balik yang why did he cry tu ke teacher? Belum. Teacher belum sampai ke tempat nak buat. Belum lagi ya. Tengok dulu arahan soalan. Okey, arahan soalan. Baik. Apa dia? Saya hantarkan dulu. Nanti teacher akan hantar Saya link. hantar cara buat je kat group juga. Saya tak nampak. Ya, insyaAllah. Boleh. Sebab nanti teacher akan upload kita punya kelas ni, okay? So yang keempat, dekat muka surat yang pertama, on the first page, kita akan decorate cover page ni. Ada soalan lagi? Teacher nak terangkan ni. Boleh teacher terangkan dahulu baru tanya soalan? Boleh? Okay. Teruskan ya. Yang pertama, yang keempat. Riz Haziq, sabar ya. Jangan tekan lagi raise hand. Teacher cakap dulu, teacher terang dulu ya. Okay. Jadi dekat muka surat pertama, kita kena buat cover page. Cover page untuk mini storybook kita. Kita kan buat buku cerita. Buku cerita selalunya ada apa dekat bahagian depan? Ada tajuk, ada gambar. Betul tak? Jadi kat situlah kita kena lukis. Dan seterusnya, untuk muka surat kedua, kita boleh lukis gambar seperti yang diberi ataupun kita nak decorate pun boleh. Kita nak hias kita punya buku pun boleh. Okay, jom kita tengok apa yang kita nak tulis. Untuk muka surat ketiga, jadi kita barulah Hantar dekat grup tau. Ya, betul. Nanti kita hantar. Okay. Saya tak faham. Cerita ni, anak-anak tolong dengar dulu. Dia tengah terangkan sekarang. Boleh anak-anak mute mic? Okay. Silakan mute mic Muhammad Muaz. Kita Muaz tu. Muaz boleh mute mic? Okay. Dekat muka surat 3 barulah kita buat cerita, tulis cerita tu. Dan yang ketujuh adalah kita kena lekatkan kita punya mini storybook, mini buku cerita dalam buku tulis. Okey? Buku tulis kita yang warna coklat ni kita ambil. Saya tak bagi apa ke? Gambar macam mana nak buat ni? Nak contoh bagi gambar. Ya, sabar ya. Kita belum lagi tunjuk. Teacher akan terangkan terlebih dahulu. Boleh? Teacher akan tunjuk sekarang. So, cerita yang kita nak buat adalah Soleh and the Cat. Soleh and the Cat. Soleh dan kucing. Jadi, kita ada soalan. Soalan demi soalan. Nombor 1 sampai soalan nombor 5. Jadi, apa cerita yang kita nak buat? Cerita tu kita kena ambil daripada sini. Okay. Contohnya yang pertama, when did Soleh go to the nearby shop? Bila Saleh pergi ke kedai terdekat. Jadi Kalau cakap cakap Saleh lagi. Bersama. Ya ke? Okay, sorry. Masih Saleh sebab selalu Saleh tiba-tiba nak cakap Soleh tu macam tak gerti. Tapi kita cuba ya. Dia cerita pasal Soleh. Okay, Soleh ni kalau antum nak letak nama antum, boleh lah. Rasa macam nak letak nama Uzail lah. Barulah sedap sikit buat pasal diri sendiri. Okay, boleh je. Okay, seterusnya bila dia cakap pasal when, antum semua boleh pilih waktu bila-bila pun. Contoh morning ataupun pukul berapa, ataupun rasa macam nak buat evening, boleh je. Okay, so Soleh went to the nearby shop on tu bila ada on mesti kena kita letak hari on Saturday morning contohnya. Teacher. Ya. Yes. Friday morning. Contoh. Yang 1 sampai 5 tu kita boleh buat bagi. Teacher kena tulis soalan sekali ke? Tak payah. Yang pertama sekali kita cuma jawab soalan-soalan yang diberi untuk kita buat cerita. Antum pernah tak baca cerita tapi dia tanya soalan dulu baru bercerita? Ada tak? Tak ada kan?
Jadi apa yang teacher beri sekarang adalah panduan. Panduan macam mana kita nak tulis cerita. Jadi daripada soalan ni, antum semua kena cari jawapan dia dan tuliskan cerita tersebut dengan menulis jawapan sahaja. Tak perlu tulis soalan. Okey, boleh? Kita ada lagi 3 minit. Ustazah boleh ke print? Anak-anak kan kata buat dengan A4 paper, lepas tu kena tulis kan. Macam mana anak-anak nak print? Sebab soalan dengan jawapan dia kena buat sendiri kan. Jawapan ni kan teacher tak bagi. Kena cari sendiri. Contohnya why. Antum buat sendiri. Kenapa neighbor pukul kucing tu? Kena kreatif. Contohnya kucing tu kena pukul sebab apa? Because the cat stole the fish. Stole fried fish. Contoh, dia curi ikan. Contoh. Because the cat doesn't even do anything. Boleh buat sendiri. Jadi apa-apa jawapan pun boleh. Okey? So diterima. Boleh? Ni contoh je lah. Teacher tunjuk contoh. Macam mana kita nak buat cerita ni? Kita hanya jawab soalan. Kemudian dia punya jawapan tu lah kita akan lengkapkan di buku cerita kita. Ini adalah template dia. Mula dengan ni dia punya tajuk. Lepas tu mulakan karangan cerita kita dengan there is one kind boy named Soleh. He likes shopping. Soleh went to the nearby shop on. Lepas tu kita salin jawapan yang kita dah fikirkan. Okay, so ini adalah projek antum iaitu mini storybook. Antum boleh buat minggu ni dan juga pada minggu hadapan. Iaitu waktu cuti sekolah. Okay, so ini adalah contohnya. Ini cover page, muka depan dan ini adalah bahagian dalam dia. Antum boleh lukis, lepas tu antum barulah tulis cerita tersebut. Okay, boleh? Siapa yang tak pandai lukis? Tak pandai lukis boleh print. Okay, boleh? So itu sahaja untuk hari ni. Ustazah, kalau Hantar slide nombor. saya buat video, ambil gambar je. Yes. Ambil gambar. Are you okay, teacher? I don't hear you. Teacher, I don't hear what you're saying. Saya kenapa saya sekat? Teacher? Teacher? No, zaman sekarang. Teacher ada gitu. Hello. Teacher dah left ke? Teacher let kot. Minta maaf semua. Tadi teacher habis
Ya habis pula. Maksudnya teacher punya connection tu tiba-tiba dia terputus. Teacher minta maaf sangat-sangat. Okey, semua ready untuk ambil gambar. Senyum semua. 1, 2. Ada lagi. Ada lagi yang menulis di chat, sila stop. Okey, ready semua. Tengok depan. Muka senyum. Uzaimah mana? Habis pula suara. Okey. 1, 2, 3. Okey, tu je. Okey, bye semua. Kita dah tangguh tak seperti kita. Waalaikumsalam.